Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra. Temu lagi bersama dengan Cikgu Nursina Haji Ombi atau lebih dikenali sebagai Cikgu Shima, dari channel Saluran Bahasa Melayu. Cikgu ni bertugas di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Syukur Alhamdulillah, dan kita sekali lagi pelajar tingkatan 6 semester 2 mengharung cabaran untuk menyelesaikan dan memulakan pembelajaran di tingkatan 6 untuk semester 2. Dan kita tahu antara cabaran yang akan dihadapi oleh pelajar semester 2 ini ialah cabaran pandemik COVID-19 ini masih lagi belum berkesudahan. Jadi mau tidak mau, kelas dalam talian kita akan teruskan seperti biasa. Okey. Dan cabaran kedua yang dihadapi oleh pelajar semester 2 ialah sudah tentu menyelesaikan kerja kursus untuk beberapa mata pelajaran. Jadi untuk pelajar cikgu sudah mulakan kerja kursus yang kedua. Okey. Baiklah. Seterusnya, ini Cikgu Shima. Okey, baik. Hari ini Cikgu Shima, kelas Cikgu Shima ialah berfokus tajuk golongan kata. Sebelum itu cikgu ingatkan kepada pelajar. Untuk tata bahasa Melayu semester 2, ada 2 bidang yang akan dipelajari oleh pelajar, iaitu bidang morfologi dan yang kedua ialah bidang sintaksis. Jadi kalau belajar dalam hierarki tata bahasa, kita tahu hierarki tata bahasa yang paling bawah ialah morfem, kedua ialah kata, ketiga ialah frasa, seterusnya klausa, akhir sekali ayat. Jadi kita fokus pada hari ini tajuk tajuk golongan kata di bawah bidang morfologi. Baiklah. Hari ini cikgu mengambil satu tajuk sahaja. Tajuk golongan kata. Jadi cikgu tidak mau campur adukkan tajuk yang lainnya. Kita fokus dulu tajuk golongan kata. Okey, dalam golongan kata ini, dalam bahasa Melayu, ada 4 golongan kata. 1 golongan kata kerja, 2 kata adjektif, kata nama, 4 kata tugas. Jadi cikgu menggunakan formula untuk hafal ini, mengingat ini, iaitu kan. Kadang-kadang cikgu tukarkan jadi tang. Mana-mana je lah. Jadi untuk slide hari ini, cikgu mulakan dengan KANT. Kan K ialah kata kerja, A ialah kata adjektif, N ialah kata nama, T ialah kata tugas. Okey, baik. Kenapa cikgu buat formula kan? Sebab nanti pelajar akan belajar tajuk kedua, bentuk kata. Bentuk kata, golongan kata. Golongan kata, bentuk kata. Kadang-kadang mengelirukan. Jadi kita kena letak satu formula untuk membezakan kedua ini. Golongan kata, ingat kan. Okey? Baik. Untuk itu kita perlu merujuk sukatan pelajaran bahasa Melayu semester 2. 1.3 tajuk golongan kata. Okey, kita tengok ni. Dia punya sukatan pelajaran. Kita mulakan dalam morfologi. Maknanya pelajar sebelum ini patutnya sudah menguasai konsep morfologi, kemudian definisi bidang morfologi, konsep morfem, jenis morfem, bentuk kata dan golongan kata. Cuma video hari ini cikgu berfokus golongan kata. Golongan kata untuk yang pertama kata nama. Kalau dalam sukatan, pelajar akan belajar kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Seterusnya 1.3.2 pelajar akan belajar kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Seterusnya pelajar akan belajar 1.3.3 kata adjektif yang melihat sifat, warna, keadaan, bentuk, ukuran, waktu, jarak, perasaan dan panca indera. Akhir sekali 1.3.4 pelajar akan belajar kata tugas. Baik, apa itu golongan kata? Golongan kata ini ialah pembahagian atau pengelasan kata kepada beberapa golongan kata berdasarkan kriteria tertentu. Dalam erti kata lain, apabila kita belajar bahasa Melayu, kita belajar kata. Okey? Dan kata itu rupanya
pakar bahasa telah membuat pembahagian atau pengelasan kata. Jadi dia pun pecahkanlah kepada beberapa golongan kata. Okay? Sebab kita tahu apabila kita membaca karangan atau wacana atau ayat-ayat. Dalam ayat tu saya pergi ke sekolah. Jadi pengkaji bahasa dia telah mengelaskan saya golongan kata apa, pergi golongan kata apa, ke golongan kata apa, sekolah golongan kata apa. Jadi itulah yang dimaksudkan pembahagian atau pengelasan kata kepada beberapa kata berdasarkan kriteria. Dan pengelasan tadi dibahagikan kepada 3 kriteria, iaitu semantik atau makna, dari aspek semantik atau makna. Kedua, bentuk kata. Ketiga, fungsi kata. Cikgu mengambil di sini, ini nampak apa ni? Ini ialah gambar kucing. Apa kucing? Kucing, kita tahu sejenis binatang. Okay. Kalau kita melihat perkataan kucing ini, kita kelaskannya sebagai golongan kata nama. Kenapa digolongkan sebagai golongan kata nama? Kita lihat 3 kriteria ini, iaitu semantik atau makna, bentuk kata, dan fungsi kata tersebut. Okay. Penjelasan 3 kriteria di sini. Hasil gambar kucing. Okay. Pertama, semantik atau makna. Semantik atau makna kucing, ya. Cikgu ambil contoh kucing di sini, iaitu sejenis binatang yang kecil, berbulu, lembut dan tebal, dipelihara sebagai binatang kesayangan. Okay. Maknanya di sini kita tahu kucing ini yang digolongkan sebagai kata nama. Sebab kata nama ini merujuk pada benda, sesuatu hidupan, sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai benda yang hidup, hidupan yang hidup. Jadi kucing kalau dari segi semantik kita tahu sejenis binatang kecil, berbulu lembut dan tebal, dipelihara sebagai binatang kesayangan, maka daripada aspek semantik, makna kucing itu sendiri. Okay. Dari segi bentuk kata, bentuk kata tunggal. Okay. Kucing ini dianggap sebagai bentuk kata tunggal. Kenapa? Sebab kata kucing tidak mengalami proses morfologi. Tidak ada proses morfologi. Kita tahu kucing tidak ada proses morfologi, contoh proses morfologi di sini penggandaan. Cikgu tidak tulis di situ kucing-kucing, tidak. Hanya perkataan kucing. Okay. Cikgu tidak tulis sana mata kucing. Buah mata kucing. Tidak. Okay. Tidak ada proses morfologi di sana. Atau cikgu tambah di sana kucing itu ditambah beberapa imbuhan. Tapi kita tahu tidak ada imbuhan berkucing, terkucing, tidak ada. Jadi di sana, kucing di sana ialah bentuknya kata tunggal. Kerana kata kucing tidak mengalami proses morfologi. Gandaankah, pemajmukankah, penerbitankah, tidak ada. Okay. Kemudian, fungsi kata. Kita lihat perkataan kucing tadi, kalau dalam binaan frasa, klausa dan ayat. Cikgu ambil di sini ayat lah. Cikgu bina ayat di sini. Ini kucing kan? Ayatnya ialah, kucing itu sangat comel. Fokus kepada kucing, perkataan kucing. Kucing sebagai kata atau frasa nama yang berfungsi sebagai subjek. Okay. Kucing itu sangat comel. Jadi kita ambil kucing itu ialah subjek, sangat comel ialah predikat. Jadi kita nampak kata kucing di sana berfungsi sebagai subjek. Bagaimana pula kalau kucing itu kita jadikan sebagai objek? Contohnya, saya memegang kucing atau adik sedang memegang kucing. Okay. Perkataan kucing di sana sudah berfungsi sebagai objek. Sebab apa? Memegang ialah kata kerja aktif transitif. Objeknya di sana ialah kucing. Okay. Jadi di sini
penjelasan 3 kriteria yang dimaksudkan dalam penggolongan kata nama melibatkan semantik, melibatkan bentuk kata, dan fungsi kata tersebut. Oke, jelaskan? Baik. 4 golongan kata dalam bahasa Melayu. Oke, dalam bahasa Melayu, golongan kata terbahagi kepada 4, yaitu kata kerja. Ini kata kerja yang hijau ini. Kedua ialah kata adjektif. Yang ketiga kata nama. Okey, baik. Dan terakhir kata tugas. Kenapa ada anak panah 3 ini? Ini adalah disebabkan kata kerja, kata adjektif dan kata nama dianggap sebagai golongan kata utama kerana menjadi inti dalam binaan frasa. Bila kita membina frasa nama, membina frasa kerja atau frasa adjektif, perkataan satu kata nama tadi itu boleh bertambah menjadi 2 atau 3 perkataan untuk membentuk frasa. Jadi sebab itulah kata kerja, kata adjektif dan kata nama dianggap sebagai golongan kata utama sebab dia boleh jadi inti dalam binaan frasa. Masih tidak jelas. Ini ialah contoh inti dalam binaan frasa yang cikgu maksudkan. Okey, golongan kata di sini sebaris. Golongan kata ada 3 golongan kata utama. Kata kerja, kata adjektif, kata nama. Cikgu mulakan kata kerja. Contoh kata kerja makan. Binaan frasa, cikgu tambah di sini makan ikan. Nampak? Makan tadi sudah bertambah dengan perkataan lain, kata lain, ikan. Makan ikan. Jadi ini sudah membentuk frasa kerja. Okey. Kemudian cikgu contoh lain lagi ialah binaan frasa kedua masih menggunakan kata kerja makan. Cikgu tambah makan berhidang. Sudah membentuk frasa kerja. Makan berhidang. Kemudian binaan frasa ketiga lagi cikgu bagi contoh lain lagi menunjukkan adanya makan itu boleh jadi sebagai inti. Makan berdua. Okey, jadi maknanya di sini kata kerja makan boleh menjadi inti dalam binaan frasa. Frasa apa? Frasa kerja. Bagaimana pula kalau binaan frasa adjektif? Kalau binaan frasa adjektif sudah tentu kita akan mengambil juga contoh kata adjektif tinggi. Bagaimana contoh binaan frasa? Binaan frasa adjektif tinggi sekali. Masih menggunakan perkataan tinggi. Kemudian contoh lain lagi tinggi lampai. Contoh frasa adjektif lain lagi tinggi kedudukan. Jadi cikgu sudah memberikan 3 contoh binaan frasa yang menunjukkan bahawa kata adjektif sebenarnya boleh menjadi inti kepada binaan frasa adjektif. Akhir sekali kata nama. Cikgu mengambil perkataan contoh kata nama rumah. Okey, rumah kita boleh tambah binaan frasanya rumah teres. Okey, rumah teres. Kemudian kita ubah lagi. Rumah apa lagi? Rumah sewa. Dan rumah panjang. Okey, jadi rumah teres, rumah sewa, rumah panjang menunjukkan bahawa perkataan atau kata nama rumah boleh menjadi inti bagi binaan frasa nama rumah teres, rumah sewa, rumah panjang. Rumah panjang itu rumah panjang. Masih lagi lah. Okey. Baik. Seterusnya, 4 golongan kata dalam bahasa Melayu. Yang keempat iaitu kata tugas. Cikgu sudah menjelaskan 3 golongan kata iaitu kata X, Y, Z. Seingatkah apakah golongan kata X, Y, Z? Cikgu berikan gambar rajah begini kerana dalam peperiksaan STPM biasanya akan menggunakan gambar rajah seperti ini. Okey. Jadi X kata kerja apa? Kata kerja. Golongan kata kerja. Y golongan kata apa? Kata adjektif. Z golongan kata apa? Kata nama. Okey. Kita tinggalkan 3 golongan kata nama, kita beralih pada kata tugas sebagai golongan kata bukan utama.
Kenapa kata tugas bukan sebagai golongan kata utama? Kerana golongan kata tugas ini tidak boleh menjadi inti dalam binaan frasa. Sebaliknya, kata tugas ini hanya berfungsi sebagai fungsi tata bahasa. Dia sebagai kata penguat, kata hubung, kata sendi nama, dan lain-lain. Sebab itu kita akan dapati bahawa kata tugas ini luas. Dia dibahagikan kepada 4 kelompok dan kata tugas ini banyak. Banyak. Baik. Kita mulakan 3 golongan berbalik tadi golongan kata kerja. Okey, kata kerja. Kata kerja yang pertama, golongan kata utama yang pertama kata kerja. Pelajar nanti akan belajar bahawa kata kerja terbahagi kepada 2. Kita tahu kan kata kerja ni apa? Kata kerja ialah perbuatan kan? Perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ada pelaku. Dan kita akan mendapati bahawa kata kerja ini ada jenis pula. Ada kata kerja keadaan, kan? Ada kata kerja perbuatan. Okay? Kemudian, cikgu tidak perincikan kata kerja perbuatan dan keadaan. Nanti cikgu akan buat satu video khas untuk dengan kata kerja. Hari ini kita hanya berkenalan apa yang akan belajar tentang kata kerja. Kata kerja terbahagi kepada 2. Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kata kerja aktif boleh tukar menjadi kata kerja pasif. Kata kerja pasif boleh tukar menjadi kata kerja aktif. Sebab apa? Sebab ada objek. Penyambut untuk kata kerja ini ialah objek. Okay? Baik. Kata kerja aktif ni pula terbahagi kepada 2. Satu kata kerja aktif transitif. Okay? Ini yang boleh dipasifkan. Dan satu lagi kata kerja aktif tak transitif. Bila sudah kata kerja aktif tak transitif bermakna tidak boleh dipasifkan. Dan kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Tanpa pelengkap, berpelengkap, berpenerang. Okay? Kadang-kadang istilahnya kata kerja aktif tak transitif ada pelengkap, ada penerang. Sebenarnya istilah dia sama sahaja. Okay? Baik. Seterusnya untuk golongan kata adjektif iaitu kata adjektif ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sifat keadaan. Tenang, aman, damai, pendiam, sifat kan, pemalu. Itu semua ialah contoh kata adjektif. Cara, ganas, halus. Okay. Jarak, jauh, dekat. Warna, biru, merah, kuning. Bentuk, bulat, bujur. Waktu, pagi, tengah hari, siang, malam. Ukuran, ramping, langsing. Okay. Perasaan, sedih, pilu. Panca indera. Panca indera ini ialah melibatkan ada 2 atau 3 panca indera yang akan terlibat bagi menggambarkan sesuatu sifat itu. Contoh, kalau cikgu cakap, undangan di tepi pantai. Jadi, panca indera yang terlibat sudah tentu melibatkan mata. Sebab melibatkan mata. Dan suasana. Suasana sudah tentu mata kan. Dan telinga. Telinga maksudnya di sini kita punya pendengaran. Keadaan yang tenang, angin, sepoi-sepoi bahasa. Jadi itu melibatkan panca indera mata dan telinga. Okay, tips. Nak tahu kata adjektif, kita kena tambah kata penguat. Contoh cantik, sangat cantik. Panjang, terpanjang. Jadi kita boleh tambah sana kata penguat. Ya. Seterusnya, golongan kata nama. Golongan kata nama, N. T-E-N, kita sudah yang ketiga. Kata nama terbahagi kepada 3 yang akan dipelajari oleh pelajar. Pertama, kata nama am. Kata nama am ni sebenarnya terbahagi kepada 2. Hidup, tak hidup.
Kata nama am, hidup, kita tahu contohnya seperti katak, harimau, cacing, apa lagi? Hidup. Kalau tak hidup, benda-benda yang tidak hidup lah. Madam, baris, telur, dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua ialah kata nama khas. Kata nama khas pun sama juga seperti kata nama am, iaitu terbagi kepada dua, hidup, tak hidup. Kata nama khas hidup ni contohnya lah Wan Sina, Datuk Abu. Kemudian kata nama khas hidup lagi kan, si belang. Kalau tak hidup kata nama khas, biasanya kita akan pecahkan lagi kepada institusi lah, konkret lah, abstrak lah. Jadi, cikgu mudahkan dahulu yang ini. Ini yang asas dia, hidup tak hidup, hidup tak hidup. Sebab nanti bila belajar tajuk kata nama, pelajar nanti akan belajar secara lebih mendalam lah. Untuk tak hidup ini, contoh tak hidup ialah bangunan kan, Wisma Merdeka. Dan biasanya kata nama khas yang digunakan mesti dieja menggunakan huruf besar pada awal perkataan. Kata ganti nama. Kata ganti nama ada 3. Juk, diri, tak tentu. Juk senanglah kan itu. Kemudian ada contoh lain lagi. Diri. Diri, kata ganti diri pertama, kata diri ganti kedua, kata ganti diri ketiga. Tak tentu apa-apa, mana-mana, siapa-siapa. Kadang-kadang soalan STPM ni akan tanya, bina ayat menggunakan kata ganti nama tak tentu. Jadi, ingat 3 itulah. Kalau dalam buku tu memang ada 3. Kena rujuk balik buku. Tak tentu. 3 itulah apa-apa, mana-mana, siapa-siapa. Seterusnya, golongan terakhir iaitu golongan kata tugas. Kata tugas ini sangat banyak. Dan kita sebenarnya nanti pelajar akan belajar ada 4 kelompok kata tugas. Kata penyambung ayat. Kita pun tahu kalau sudah kata penyambung ayat, sudah tentu gunakan kata hubung. Kemudian yang kedua kata tugas, kata praklausa. Untuk kata praklausa ni, pelajar kena ingat STPPP. Kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat. Jadi di sini kita tahu bahawa dalam kata tugas nanti ada kata seru tadilah. Kata tanya tu ada apa, di mana, bagaimana. Kemudian kata tanya tu kita akan dapati ada kata tanya tertutup, kata tanya terbuka, kata tanya tanpa tanya. Kemudian kelompok yang ketiga kata tugas ini kata prafrasa dan kata pasca frasa. Cikgu terus senaraikan contoh kata prafrasa dan kata pasca frasa. Kata sendi nama, kata nafi, kata arah, kata bantu, kata bilangan, kata pemeri, kata penguat, kata penegas. Seterusnya akhir sekali ialah kata pasca kata. Kalau kata pasca kata terbahagi kepada 2. Kata penekan, kata pembenda. Kata penekan, kata pembenda. Nya. Baik. Ini ialah latihan. Kita santai-santai sajalah. Sebenarnya latihan ini cikgu ambil daripada buku. Ada satu latihan yang baru dikeluarkan ini sebenarnya sudah kan dia tidak dijual di pasaran. Jadi cikgu memang menggunakan tersebutlah. Isi ruang kosong dalam pernyataan di bawah dengan istilah atau keterangan sesuai. Soalan pertama, golongan kata. Bagi sesuatu perkataan ditentukan berdasarkan apa? Masih ingat ke tadi? Berdasarkan 3 kriteria tersebut. Kriteria pertama semantik, bentuk kata, dan apa? Isi kata. Kata yang boleh menjadi inti frasa adalah daripada golongan kata apa? Golongan kata utama tadi, kata kerja, kata nama, kata adjektif. Kata adjektif ialah kata menerangkan nama. Dengan kata seperti ini berdasarkan apa? Pelajar kena jawablah.
Okey. Baiklah. Nampaknya cikgu bukan kata tidak. Jadi cikgu akan akhiri video cikgu ini dengan ucapan selamat menempuh semester 2 dengan hati yang tenang. Jadi video yang seterusnya nanti cikgu akan terangkan dan fokus kepada bentuk kata. Okey, jangan risau. Hari ini rasa macam, kenapa? Kenapa tidak mendalam? Sebenarnya yang tadi tu cuma secara kasar. Apa yang pelajar belajar tentang golongan kata? Kerana tajuk kata nama, kata kerja, kata tugas, kata adjektif tadi akan dijelaskan dalam satu topik dalam buku tersebut ada satu topik bagi kata nama, dia akan jelaskan sejelas-jelasnya lah tentang tajuk tersebut. Jadi hari ini cuma berkenalan apakah yang dimaksudkan dengan golongan kata. Okey, jadi sekian sahaja video cikgu hari ini. Semoga bermanfaat kepada pelajar. Dan jangan lupa mulakanlah kerja kursus bahasa Melayu. Jangan tangguh, rajin ke sekolah kerana kerja kursus bahasa Melayu tidak dibuat di rumah, sebaliknya di sekolah. Walaupun sekarang ini kita masih lagi demam, orang cakap pandemik COVID-19, itu bukan halangan. Kita perlu bijak mencuri masalah untuk menyelesaikan segala tugasan yang diberikan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Terima kasih.